Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 24 Oktober 2024. Kita mulakan dengan berita utama. Kontrak perolehan perkhidmatan sewaan helikopter Black Hawk untuk tentera darat Malaysia yang diberi tempoh sehingga hujung bulan ini kepada pembekal mungkin akan dibatalkan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pihak kementerian akan mencari alternatif penyelesaian jangka pendek bagi tempoh 5 tahun untuk kegunaan tentera darat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas hadir eksersis Panah Jago Siri 2 2024 bertempat di Lapang Sasar Bumi ke Udara, Tanjung Logok, Kota Tinggi hari ini. Terdahulu, Mohamed Khalid dilaporkan berkata MINDEF memberi tempoh kepada pihak pembekal sehingga Oktober ini untuk memenuhi penghantaran 4 Black Hawk. Dalam pada itu, Mohamed Khalid berkata, laporan penuh insiden kapal Diraja Pendekar yang tenggelam di perairan Tanjung Penyusup akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Malaysia menawarkan khidmat pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia ke negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam yang teruk. Perkara itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana kali ke-12 di Brunei hari ini. Dalam mesyuarat sama antara yang turut diberi perhatian kepentingan usaha bersama dalam menghadapi peningkatan kekerapan dan kesan bencana alam. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Negara berkata, SMART merupakan satu-satunya pasukan elit penyelamat dari ASEAN dan pasukan kedua di Asia selepas Jepun. Katanya SMART juga diiktiraf oleh International Search and Rescue Advisory Group di bawah United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terlibat dalam serangan di Ibu Pejabat Syarikat Aero Angkasa dan Pertahanan Turki, Turkish Aerospace Industry yang terletak di Karamazakan, Ankara semalam. Kementerian Luar Negeri dalam kenyataan menegaskan Malaysia mengencam sekeras-kerasnya serangan berkenaan. Wisma Putra berkata Kedutaan Besar Malaysia di Ankara sedang memantau rapat perkembangan itu dan semua rakyat Malaysia di Turki dinasihatkan kekal tenang. Katanya mereka diminta berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini serta panduan yang diberikan pihak berkuasa tempatan. Semalam, satu serangan pengganas menyasarkan kemudahan Thai mengakibatkan 5 maut manakala 22 cedera. Dilaporkan bahawa kaki tangan firma pertahanan itu turut diarahkan ke tempat perlindungan atas sebab keselamatan. Sementara itu, pasukan keselamatan Jabatan Bomba serta Agensi Pengurusan Bencana dan Kecemasan turut dihantar ke lokasi kejadian. Kita ke berita seterusnya, Kementerian Pendidikan melaksanakan tindakan segera bagi memberi bantuan terhadap seorang guru yang sedang diuji dengan masalah kesihatan isterinya seperti tular di media sosial. Dalam kenyataan hari ini, KPM memaklumkan guru berkenaan telah diberikan cuti untuk berada bersama isterinya. Menurut KPM, satu pertemuan dengan guru berkenaan akan diadakan dalam waktu terdekat bagi membincangkan mengenai kebajikan dan lain-lain perkara. Tular di media sosial mengenai kisah guru dikenali sebagai Cikgu Din diuji dengan masalah kesihatan isterinya yang disahkan menghidap kanser. Berdasarkan hantaran di akaun Facebook Harimah Abdul Rahman, Cikgu Din didakwa telah memohon pertukaran di Semenanjung untuk bersama isterinya, namun permohonan perpindahan tersebut ditolak. Difahamkan dia ketika ini merupakan ustaz yang mengajar subjek pendidikan Islam di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Mingwok, Kunawit, Sarawak berulang-alik setiap 2 minggu untuk pulang ke Kelantan bagi memberi sokongan kepada isterinya. Cikgu Din juga kini disahkan menghidap tekanan mental atau Major Depressive Disorder untuk menerima rawatan. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamula.com.my sekarang.
Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) memaklumkan terdapat 7 kawasan di Semenanjung mengalami cuaca panas tahap 1 kategori berjaga-jaga ketika ini. Met Malaysia dalam satu hantaran berkata kawasan tersebut ialah Larut, Matang dan Kuala Kangsar di Perak. Selain itu, Gombak dan Petaling di Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Maran dan Temerloh di Pahang. Ujarnya, tahap berjaga-jaga ialah apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Pelakon Datin Lisa Surihani menzahir rasa kagum melihat usaha penghijrahan rakannya, Nora Danish, memperbaiki diri untuk menjadi muslimah yang lebih baik. Lisa, 38 tahun, turut mendoakan agar Nora diberikan kekuatan untuk kekal istiqamah dalam melakukan kebaikan bagi mendapat redha Allah. Lisa atau nama sebenarnya Lisa Surihani Muhammad itu turut memuji kecantikan Nora, 42 tahun, yang kini berhijab. Dalam pada itu, pelakon filem Cicak Mentiga itu turut mendoakan Nora diberikan keteguhan iman agar dapat melakukan kebaikan ikhlas kerana Allah. Kita beralih ke berita dunia. Seorang pendaki di Australia mengalami detik cemas apabila terperangkap di celah batu dalam keadaan terbalik ketika cuba mengambil telefon bimbitnya yang terjatuh. Wanita bernama Matilda Campbell dilaporkan tersepit di antara 2 batu pada kedalaman 3 meter selama kira-kira 7 jam di kawasan Lembah Hunter, negeri New South Wales. Menurut pasukan penyelamat, mereka terpaksa menarik salah satu batu gergasi seberat 499 kg untuk menyelamatkan mangsa. Walau bagaimanapun, Matilda selamat dan hanya mengalami lebam dan luka kecil, tetapi telefon bimbitnya gagal diselamatkan. Seorang peminat dari China sanggup mengayuh basikal sejauh 13,000 km untuk bertemu dengan idolanya bintang bola sepak Portugal, Cristiano Ronaldo. Lelaki yang tidak dinamakan itu mengayuh basikal dari China ke Riyadh, Arab Saudi selama 6 bulan dan 20 hari. Dia nekat menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan basikal kerana tidak mempunyai wang mencukupi untuk membeli tiket penerbangan. Usaha yang menakjubkan itu membuatkan pasukan Al-Nassr FC dan Ronaldo mengatur pertemuan khas dengannya. Dia juga meraih perhatian apabila turut membawa sepanduk dalam bahasa Cina semasa pertemuan dengan Ronaldo. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita teruskan dengan berita ekonomi. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dijangka memperoleh caruman tambahan sebanyak 12 bilion ringgit setahun jika 2.5 juta pekerja asing di Malaysia mencarum dengan dana persaraan tersebut. Jumlah itu diperoleh berdasarkan kadar peratusan caruman semasa rakyat Malaysia, iaitu 11% bagi pekerja dan 13% bagi majikan. Pensyarah Kanai Ekonomi Universiti Teknologi MARA, Dr. Bashir Ahmad Syabir Ahmad berkata, berdasarkan pelaksanaan gaji minimum RM1,700 mulai Februari 2025, caruman 24% daripada pekerja dan majikan itu akan dapat menjana RM1 bilion sebulan kepada KWSP. Bagaimanapun katanya, sebagai permulaan peratusan dicadangkan adalah pada kadar 6% pekerja dan 8% majikan.
Jelasnya peratusan rendah itu perlu dilaksanakan supaya tidak membebankan majikan yang menggajikan pekerja asing dan pada masa sama golongan pekerja juga tidak tertekan apabila sebahagian kecil pendapatan mereka dipotong untuk simpanan masa depan. Malaysia antara 13 negara baharu yang diterima sebagai rakan kongsi BRICS. Berdasarkan ciapan terbaharu di BRICS Info di laman Social X, gabungan tersebut meluluskan penyertaan 13 negara baharu sebagai rakan kongsi. Negara tersebut adalah Malaysia, Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan dan Vietnam. Pada 28 Julai lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia telah menghantar permohonan kepada Rusia untuk menyertai organisasi antara kerajaan BRICS susulan kunjungan hormat dilakukan oleh Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov. Pada 18 Jun tahun ini, Anwar mengesahkan hasrat Malaysia untuk menyertai BRICS kepada Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Kita teruskan berita sukan. Selangor FC meraih kemenangan kedua dalam saingan Liga Juara-Juara Asia 2 selepas menewaskan wakil Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motor 2-1 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya semalam. Perlawanan dilihat agak seimbang pada awal saingan dengan kedua-dua pasukan berusaha untuk mengatur serangan. Gol pertama perlawanan akhirnya tiba apabila kapten pasukan Haris Haikal membuat jaringan pertama pada minit ke-31 dan jaringan kedua berselang 2 minit kemudian. Bagaimanapun, Jeonbuk berjaya merapatkan kedudukan dengan hasil jaringan Kwon Chang Ho pada minit ke-39. Selangor FC kemudian diarahkan beraksi dengan 10 pemain apabila Orozco dibelayang kad merah pada penghujung saingan, tetapi keputusan 2-1 kekal sehingga whistle penamat. Kemenangan tersebut menyaksikan Selangor FC mendahului kumpulan H ketika ini dengan mengutip 7 mata, manakala Jeonbuk kekal dengan 6 mata selepas mengharungi 3 perlawanan. Kontijen Malaysia dijangka kehilangan sekurang-kurangnya 16 pingat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 susulan pengguguran beberapa sukan utama seperti badminton, terjun dan squash. Keputusan ini dibuat oleh pihak penganjur yang berhak menentukan sukan yang akan dipertandingkan dalam tamasya tersebut. Menteri Belia dan Sukan Hanayo menyatakan bahawa Malaysia menghormati keputusan tuan rumah walaupun ia akan menjejaskan peluang negara. Kekal positif, jelasnya beberapa sukan lain seperti angkat berat dan bowling padang masih berpotensi untuk menyumbang pingat. Sementara itu, Malaysia komited untuk terus menyokong Sukan Commonwealth walaupun dengan pengurangan sukan yang dipertandingkan. Hana turut menegaskan bahawa tidak ada keperluan untuk memboikot tamasya tersebut. Tambahnya, Malaysia akan tetap menghantar atlet yang berpotensi membawa pulang pingat dan meneruskan latihan mereka dalam sukan yang masih dipertandingkan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 25 Oktober 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.